seterusnya. Silakan. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Datuk Yang di-Pertua, Sabah dan Sarawak adalah lambat ketinggalan dari segi pembangunan asas terutamanya di kawasan pedalaman walaupun kami adalah antara penyumbang terbesar kepada KDNK dan Rijal Negara. Dalam Belanjawan 2021 ini, peruntukan untuk pembangunan yang diberikan kepada Sarawak berjumlah 4.5 bilion ringgit iaitu hanya 6.5% dari jumlah perbelanjaan pembangunan untuk seluruh negara berbanding 7.8% pada tahun 2020 di bawah Kerajaan Pakatan Harapan. Peningkatan untuk 2021 hanya 2.7% sahaja berbanding tahun 2020. Di bawah kerajaan PH untuk Belanjawan 2020 terdapat peningkatan sebanyak 40% dari Belanjawan tahun sebelumnya. Saya amat kagum dengan reaksi ahli-ahli yang berhormat dari GPS yang memuji Belanjawan tahun ini walaupun peningkatannya sebegitu rendah berbanding di bawah kerajaan PH. Laungan layanan saksama adalah diberikan pada hanya 2.7% peningkatan. Kemungkinan besar mereka telah dikaburi oleh jawatan menteri dan JLC yang diberikan. Jika kita meneliti belanjawan ini secara mendalam, kita akan mendapati bahawa kerajaan PN telah mengurangkan gerang khas atau special grant di bawah perkara 112D Perlembagaan Persekutuan, padahal kerajaan PH pula telah menambah sebanyak 2 kali ganda iaitu 32 juta ringgit dan bertekad untuk menggandakannya lagi dalam masa 5 tahun. Jumlah gerang khas tersebut tidak pernah disemak sejak tahun 1969. Kerajaan PH yang mengambil langkah pertama untuk menggandakannya. Pendek kata, kerajaan PH telah membuat satu langkah ke depan tetapi sekarang kerajaan PN mengambil 2 langkah ke belakang. Datuk Yang di-Pertua, saya nampak bajet untuk farmasi dan bekalan di bawah Kementerian Kesihatan telah dipotong sebanyak 73.58%. Dalam era pandemik COVID-19 ini, bajet ini sangat mendukacitakan. Saya ingin mengingatkan kerajaan bahawa kita bukan sahaja terpaksa menghadapi pandemik COVID-19, tetapi juga terpaksa mentepati penyakit-penyakit non-COVID seperti kanser, diabetes, hipertensi dan sebagainya. Walaupun Menteri Kewangan menjelaskan bahawa peruntukan itu tidak dipotong, tetapi diletakkan di bawah satu butiran khas iaitu program khusus, apakah alasan dan rasional untuk perubahan ini? Sebagai ahli farmasi, saya berpendapat perubahan ini akan meningkatkan birokrasi dan paperwork kepada pemohon yang ingin memohon peruntukan tambahan dari program khusus ini. Persoalan saya, siapakah yang akan membuat keputusan dalam pengagihan peruntukan ini kepada jabatan-jabatan yang terlibat? Isu ini akan mendatangkan kesan kepada pelang rawatan doktor kerana dengan kekurangan bekalan ubatan ia akan melambatkan proses rawatan terhadap seseorang pesakit, malah mungkin menjejaskan kesihatan mereka. Bayangkan sekiranya doktor perlu memberitahu pesakit bahawa dia tidak pasti sama ada pesakit tersebut akan mendapat bekalan ubat kerana perlu menunggu kelulusan untuk peruntukan atau pesakit akan disuruh membeli ubat di luar hospital. Dalam keadaan seperti ini, siapakah yang akan disalahkan? Mereka yang dari Jabatan Farmasi, walaupun ia adalah di luar kawalan mereka. Jadi saya menyeru Kementerian Kewangan untuk memulihkan sistem yang sedia ada dengan memberi peruntukan terus kepada setiap jabatan supaya ada ketelusan sambil memudahkan proses rawatan untuk kebaikan pesakit. Selain itu, saya ingin mendapat jawapan daripada Kementerian Kesihatan tentang satu laman web iaitu www.doktoronco.com.my di mana rakyat dapat membeli ubat atas talian tanpa berjumpa dengan doktor secara fizikal tetapi melalui panggilan telefon atau video call atau WhatsApp sahaja. Saya juga melayari laman web tersebut dan mendapati ubat-ubat di bawah poison list group B dan C juga dapat dibeli atas talian. Saya ingin tahu sama ada akta ada undang-undang di Malaysia membenarkan perkhidmatan talian atas talian seperti Dr. Onco ini beroperasi. Jika ada, saya ingin minta rujukannya supaya kepentingan dan keselamatan rakyat terjamin. Datuk Yang di-Pertua, terdapat banyak aduan terhadap MAS tentang perkhidmatan yang amat menyedihkan terutamanya semasa PKP. Antara aduan yang diterima adalah mengenai harga tiket penerbangan yang tinggi kerana pelanggan tidak mempunyai pilihan lain dan MAS mengambil kesempatan daripada situasi ini.
Pada masa yang sama, kami juga sedar bahawa MAS seringkali membatalkan atau menjadualkan semula penerbangan yang telah ditempah. Ini adalah mungkin kerana kekurangan penumpang, tetapi ia menimbulkan banyak masalah terutamanya kepada penumpang yang perlu melakukan perjalanan kecemasan. Walaupun MAS menjadualkan semula penerbangan yang ditangguhkan, namun tarikh atau waktu penerbangan mungkin tidak sesuai untuk pelanggan kerana penerbangan boleh dijadualkan kepada masa beberapa jam atau kadang-kadang beberapa hari dan ini tidak masuk akal. Sebagai contoh, saya perlu berada di Parlimen pada hari Isnin. Saya telah membeli tiket untuk datang ke KL pada hari Ahad. Akan tetapi penerbangan tersebut dijadualkan semula pada hari Khamis. Adakah penjadualan ini dapat diterima? Bukan hanya itu, kami juga mendapati bahawa penerbangan yang sepatutnya direct flight tetapi dimaklumkan pada last minute ia mempunyai transit. Ini bermaksud bahawa mereka telah menggabungkan penerbangan tetapi pelanggan tidak dimaklumkan semasa tempahan dibuat. Biasanya penukaran ini hanya dimaklum selepas penerbangan ditempah dan bayaran dibuat. Sebilangan besar orang mengesyaki bahawa MAS sudah pun tahu perkara ini tetapi masih paparkan maklumat yang tidak update atas laman web mereka. Saya faham syarikat penerbangan juga mengalami kerugian dan kesulitan tetapi hak rakyat juga perlu dijaga. Kalau sesuatu penerbangan dibatalkan, MAS kena memberi bayaran balik penuh tetapi pada masa sekarang MAS memberi bayaran balik secara voucher dengan tempoh 6 bulan sahaja. Atau open tiket yang ada tempoh tertentu. Dengan keadaan pandemik yang kita tidak tahu bila akan tamat, pengguna akan berasa susah untuk menggunakan voucher atau open tiket tersebut. Padahal masalah ini juga berlaku kepada AirAsia. Tetapi saya rasa AirAsia dapat menyelesaikan masalah ini dengan lebih holistik jika berbanding dengan MAS Airline. Dato' Yang di-Pertua, kerajaan selalu memilih Bank Simpanan Nasional BSN sebagai bank rasmi untuk mengurus pembayaran wang bantuan kerajaan termasuk bantuan BPN. Di Sarawak, cawangan BSN terdapat di kawasan-kawasan tertentu sahaja dan kapasitinya juga adalah terhad. Oleh itu kami menghadapi masalah kesesakan terutamanya di kawasan-kawasan seperti Sibu, Kanawit, Sarike, Kapit dan sebagainya. Ini juga menyebabkan penerima bantuan terpaksa berbaris panjang menunggu giliran hingga keluar dari bangunan bank terdedah kepada cuaca panas terik dan hujan. Ada juga yang terpaksa beratur dari tengah malam supaya boleh berada dalam barisan untuk pengeluaran wang. Terdapat juga penerima yang gagal mengeluarkan wang walaupun beratur berjam-jam kerana waktu operasi bank telah tamat pada hari tersebut. Ini selalu berlaku di Sibu. Tiap-tiap hari boleh nampak BSN penuh tengah orang. Kesesakan ini adalah tidak baik terutama ketika kita sedang mentorong penjarakan sosial semasa pandemik ini. Kita seharusnya tidak menggalakkan orang berkumpul seperti apa yang berlaku di bank-bank ini. Saya mencadangkan agar lebih banyak bank komersial dibenarkan mengambil bahagian dalam penyerahan bantuan kewangan oleh kerajaan. Kita tidak berharap mungkin ada kluster baru iaitu kluster BSN di mana-mana negeri. Pada masa yang sama, kita juga harus mendorong BSN bergerak atau bank bergerak untuk memasuki kawasan luar bandar dan membuat temujanji dengan penerima bantuan untuk penyerahan bantuan tersebut. Selain itu, saya ingin menarik perhatian tentang golongan ibu yang tidak berkahwin tetapi mempunyai tanggungan anak. Dalam borang permohonan BPN, hanya 4 pilihan untuk status perkahwinan iaitu kahwin, cerai, kematian pasangan dan bujang. Sebagai contoh, seorang ibu tunggal yang berpendapatan RM2,500 yang tidak berkahwin perlu memilih status bujang. Bantuan yang akan diterima olehnya adalah RM300. Tetapi bagi kategori keluarga, dia boleh menerima RM1,000, jadi ada RM700 pejanya. Saya berharap kerajaan memberi bantuan dengan adil kepada golongan ibu tunggal ini dan terus mempertahankan semua hak-hak ibu tunggal tanpa sebarang diskriminasi. Dato' Yang di-Pertua, saya menerima beberapa aduan daripada OKU mengenai pembatalan bantuan kewangan JKM kerana tidak melaporkan diri mengikut jadual yang telah ditetapkan oleh JKM terutamanya tarikh yang ditetapkan pada akhir bulan Mac hingga Mei tahun ini. PKP dilaksanakan
mulai 18 Mac. Justeru, pergerakan rakyat pada tempoh masa itu telah disekat dan kebanyakan premis kerajaan dan swasta juga ditutup. Ramai orang awam yang hendak memasuki premis kerajaan untuk lapor diri di JKM pada ketika itu dilarang oleh pengawal keselamatan dan menyebabkan mereka tidak dapat melapor diri. Saya faham PKP adalah untuk menangani penularan wabak COVID-19. Oleh itu, jadual lapor diri JKM pada masa itu perlu dikecualikan atau ditangguhkan ke suatu masa yang sesuai, terutamanya kepada golongan OKU. Pada saat pandemik ini, banyak rakyat bakal hilang pekerjaan tanpa jaminan pulih. Sekiranya mereka hilang pekerjaan dan gagal mendapat bantuan dari kerajaan iaitu JKM, mereka seumpama sudah jatuh ditimpa tangga. Walaupun mereka dibenarkan membuat permohonan semula atau permohonan baru, tetapi proses permohonan tersebut mengambil masa yang agak lama dan mereka kehilangan bantuan JKM sekurang-kurangnya 3 hingga 6 bulan atau lebih lama lagi sehingga kelulusan untuk permohonan baru itu. Oleh itu, saya mencadangkan agar JKM mengkaji semula SOP untuk OKU, terutama OKU di kawasan luar bandar dan juga di kawasan pedalaman kawasan saya. Saya juga menyeru supaya kerajaan memikirkan semula dan merombak keseluruhan polisi berkaitan kebajikan negara. Sudah tibanya masanya rakyat diberikan bantuan kewangan, sokongan dan dasar yang tepat serta mampu menyampaikan keperluan sebenar masyarakat dan rakyat. Datuk Yang di-Pertua, selain itu, saya ingin mencadangkan agar bantuan kebajikan juga disalurkan kepada golongan warga emas, terutamanya warga emas di rumah-rumah panjang yang berstatus miskin dan miskin tegar. Saya dimaklumkan bahawa golongan warga emas di rumah panjang di kawasan saya, iaitu kawasan Lanang, seringkali gagal memohon bantuan JKM dengan alasan mereka ada anak-anak yang sudah bekerja. Walaupun anak-anak sudah bekerja, mereka tidak memberi duit pembelanjaan kepada ibu bapa mereka. Ini menyebabkan kebanyakan warga emas terabai, terutama yang tinggal bersendirian. Lebih teruk lagi, ada juga yang terpaksa menjaga cucu-cucu mereka akibat daripada penceraian ibu bapa anak-anak tersebut yang tidak mengendahkan lagi anak-anak mereka. Sebahagian besar dari golongan warga emas ini juga menghadapi penyakit kronik tetapi masih perlu menjaga cucu yang bersekolah. Saya berharap agar Jabatan Kebajikan Masyarakat akan memberi perhatian kepada golongan yang terjejas ini supaya mereka juga boleh mendapat bantuan yang sewajarnya. Datuk Yang di-Pertua, banyak rakyat kehilangan pekerjaan akibat pandemik COVID-19 ini. Oleh itu, ramai yang merantau nasib di bandar terpaksa pulang ke kampung halaman mereka untuk mencari peluang pendapatan alternatif. Begitu juga berlaku di rakyat dari rumah-rumah panjang kawasan Lanang dan juga di Sarawak. Oleh kerana kebanyakan daripada mereka mempunyai tanah di kampung, mereka memilih untuk menceburkan diri dalam bidang pertanian walaupun mereka tidak mempunyai kemahiran yang mencukupi. Mereka berhasrat tinggi untuk memulakan pekerjaan baru dan saya amat berharap pihak kerajaan akan membantu memberikan mereka kemahiran yang diperlukan untuk pertanian supaya mereka dapat berdaya saing dan memperoleh manfaat dalam bidang ini. Saya mencadangkan agar pihak kerajaan boleh memberi bantuan seperti pemberian benih, baja dan racun perosak secara percuma. Saya juga ingin tahu apakah rancangan kerajaan untuk menolong rakyat terutama dari rumah panjang yang kehilangan pekerjaan susulan pandemik COVID-19 ini. Seterusnya, Datuk Yang di-Pertua, saya tidak sokong bajet 85.5 juta ringgit untuk jasa. Saya rasa bajet ini lebih bermakna jika kita digunakan untuk membeli peralatan PPE atau bekalan di hospital-hospital Sarawak yang serba kekurangan, terutama di Hospital Sibu. Bajet ini boleh digunakan untuk meningkatkan kapasiti pelaksanaan ujian saringan COVID-19 kepada 5,000 orang sehari, memandangkan kemudahan yang sedia ada di Sarawak hanya 2,400 ujian dalam sehari. Sekali lagi, saya mohon bajet jasa ini ditukar menjadi bajet tambahan COVID-19 untuk memerangi penularan jangkitan COVID-19. Bagi COVID-19, kita belum menang dan kita mesti menang. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Muhammad Lanang.